Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran kita yang seterusnya. Hari ini dalam bidang Al-Quran, khususnya hukum tajwid. Hukum tajwid. Hukum tajwid yang kita nak belajar hari ini adalah qalqalah. Ni. Qalqalah, Qalqalah. Qalqalah. Muka surat kita boleh rujuk muka surat 37. Qalqalah. Qalqalah ini adalah bunyi yang berdetak, berdetak. Detak. Kita tengok di sini, teliti dan kenal pasti. Pertama, kita kenali dulu huruf qalqalah. Ini huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Kena ingat. Huruf qalqalah ada 5. Apa dia? Iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu huruf qalqalah. Berlakunya qalqalah apabila huruf yang 5 kita dah kenal pasti tadi, apabila huruf tersebut berbaris mati di atas dia. Baris mati. Semua berbaris mati. Bila berbaris mati, maka akan keluarlah bunyi detakan. Contoh kita ambil yang pertama ni, qalqalah huruf qaf. Huruf qaf. Contohnya di sini, bittaqwa. Nampak ni? Ni qaf. Nampak ni qaf. Baris mati. Nampak? Dia berbaris mati. Maka bacaannya ada bunyi detakannya. Bittaqwa. Taqwa. Taqwa. Qok tu adalah detakan. Bittaqwa. Bittaqwa. Begitu bacaan qalqalah. Kalau kita baca bittaqwa atau bittaqwa tanpa bunyi qalqalah, maka bacaan kita kurang tepat. Yang tepatnya bittaqwa. Bittaqwa. Maka di sini dia ada tulis pula di sini. Ini tadi huruf qalqalah. Di sini qalqalah, dia tulis qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Nanti Ustaz cerita. Kita kenali namanya dulu. Qalqalah sughra. Yang ni contoh bagi qalqalah sughra. Dan kita tengok di sebelah ni pula contoh bagi qalqalah ini. Apa dia ni? Ini qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jangan salah sebut, kan jadi qalqalah kubur. Bukan qalqalah kubur, qalqalah kubra. Ini Ustaz betulkan bacaan tulisan ni. Qalqalah kubra. Satu sughra dan satu lagi kubra. Contoh bagi qalqalah kubra, kita jumpa huruf qaf. Nampak ni ada huruf qaf. Ini huruf qaf. Tadi Ustaz sebut qaf ni berbaris mati. Sekarang ni huruf qaf ni ada baris 2 di bawah. Yang ni baris di hadapan, tak mati. Yang ni qalqalah kubra ni, dia akan bunyi tersebut akan dimatikan. Kenapa? Kerana kita berhenti bacaan tersebut. Kita hentikan bacaan. Kalimah ini, maka dia akan bunyi seakan-akan huruf qaf itu berbaris mati. Contohnya alaqa. 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 Yang ni ahaqqa. 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 Kita berhenti kat sini. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Maka walaupun huruf qaf tu berbaris, tapi bila kita berhenti, bila kita wakaf, maka qaf yang di hujung ni dianggap seperti
qaf yang berbaris mati. Maka nak kenal dia, tadi kan Ustaz sebut ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Sughra ni detakannya lebih ringan. Bittaqwa, bittaqwa. Berbanding ini alaq, alaq. Ni bittaqwa, taqwa. Ini alaq. Ahaq. Sughra lebih ringan, detakan dia lebih nipis. Kubra detakannya lebih kuat. Alaq. Bukan bunyi tu kuat, tapi lebih tebal. Alaq. Ahaq. Sebab apa? Sebab huruf qaf ni berada di hujung kalimah. Yang ni pun berada di hujung kalimah. Sughra tadi, kita lihat, dia berada di tengah-tengah. Ataupun dia bukan berada di hujung perkataan. Dia duduk di tengah. Selepas dia ada huruf waw. Lepas huruf waw ada huruf ya. Yang ni tadi, lepas huruf qaf, tak ada huruf dah. Nampak? Untuk kalimah ni. Huruf qaf tu berada di hujung. Begitu juga dengan huruf qalqalah yang lain. Bila berada di hujung, contohnya yang di bawah ni, berada di hujung huruf ta kan. Berada di hujung, maka kita sebut ataupun kita namakan ini adalah qalqalah kubra. Bila berada di tengah ataupun bukan di hujung perkataan, kita namakan dia qalqalah sughra. Apa beza sughra dengan kubra? Sughra detakan tu lebih nipis, kubra detakan dia lebih tebal. Contoh huruf ta ni, matla'i, matla'i. Untuk qalqalah sughra. Kalau kubra, as-sirat, as-sirat. Dia lebih tebal. Contoh yang ketiga, huruf ba. Ba yang berada di tengah. Abwabiha, ab. Mesti ada bunyi tu. Kalau ta tadi, mata. Kalau ba, abwabiha. Untuk qalqalah sughra. Untuk qalqalah kubra yang berada di hujung. Nampak berada di hujung. Al-bab, al-jubb. Dia gitu bunyi dia. Huruf jim pula, kita tengok. Jim berada di tengah, mana qalqalah sughra. Tajri. Ada detakan. Taj. Qalqalah mesti ada bunyi gitu. Tajri. Untuk qalqalah kubra, huruf qalqalah yang berada di hujung perkataan. Azwaj. Faj. Begitu Dan contoh yang terakhir, huruf dal yang berada di tengah, iaitu qalqalah sughra. Falyad'u. Kalau berada di hujung perkataan, Alhamid. Ashad. Begitu Maka di hujung tadi, di bawah ni ditulis huruf qalqalah ada 5, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau dalam bentuk ayat untuk mudah kita ingat, qutbu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dan disebut sini terdapat 2 jenis qalqalah. Pertama, qalqalah sughra, dan yang kedua adalah qalqalah kubra yang kita dah sebut di atas tadi. Qalqalah ada 2 jenis, iaitu qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Hurufnya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Maka apa yang perlu kamu buat? Salin nota ni. Salin semua nota. Semua ni lah. Huruf qalqalah sughra, qalqalah kubra. Salin seperti ni. Huruf qaf contohnya begini. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, yang ni. Buat sama semua, semua sekali. Salin semua. Salin sampai sini. Sampai situ. Kemudian hafaz huruf-huruf qalqalah yang ada 5 tadi. Hafaz huruf ni. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu saja. Semoga kamu dapat mengenali huruf qalqalah serta kamu dapat membaca qalqalah perkataan yang adanya hukum qalqalah dengan betul. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.